Dan hari ni kalau kita lihat, kita tanya mana-mana orang Malaysia, tak kisah kamu Iban ke, orang asli ke, orang Siam ke, orang Punjabi ke, Melayu Cina ke, dia memang dah getik benarkan Barisan Nasional, tahu. Tak ada orang saya jumpa yang katakan Man berkenan benar, Man gemar benarkan Barisan Nasional. Tak ada, tak pernah jumpa. Semuanya ngabur kau dah getik. Bila tanya ngapa Yub getik sangat Yub, ngapa Yub getik sangatkan Barisan Nasional ni, dera kata dia, tahu. Jawapannya dera. Dera hidup. Nak nerahkan hidup dalam sehari-hari ni dera. Sampai sebab, apa sebab kita dera? Adakah dera itu dibuat oleh anak beranak kita, adik-beradik kita, puak kaum kita? Tidak. Kita mengalami dera hidup hari ini, susah hidup kerana sana kerajaan yang mengurus negara ni membuat rakyat jadi dera. RM50 you bawa pergi ke pasar Gunung Rapat, nak dapat satu keria motosikal tu penuh, haram boleh. RM50 tak penuh keria motosikal, betul? Gol-gol dulu RM50 tak berangkat barang, nak ngangkat barang bawa balik ke rumah penuh nepu, betul tak betul? Gol dulu. Ngapa jadi kopi tu? Sebab udah kerajaan yang ada dalam UMNO dah. Orang Melayu ni beri dia mandat pada UMNO ni menguruskan Malaysia dalam benar. Sampai dia dah jadi Khalid. Bila Khalid dia tak fikirkan rakyat dah. Dia mikirkan pemolok perut dia sendiri saja. Dia mikirkan adik-beradik dia saja. Di Perak ni, Menteri Besar Pangkor ni ngabur pada orang Perak. Man kata dia sejak 10 tahun jadi Menteri Besar ni, Man telah luluhkan 120,000 ekar tanah pada orang Perak, kata dia, tahu. Dia ngaku 120,000 ekar tanah pada orang Perak. Saya nak tanya Yung dan Yuk petang ini, siapa di sini yang Zamri ada bagi tanah? Ada? Puah, betul tak betul? Sebidang tanah sekangkang kera pun tak ada. Yang dia hebohkan di pejabat itu, awak kata dia sudah anugerahkan tanah 120,000 ekar. Siapa orang dia baginya? Yang dia baginya ketua bahagian UMNO 20 ekar. Yang dia baginya ketua pemuda UMNO daripada Kementerian 16 ekar. Yang dia baginya kroni-kroni adik-beradik dia. Jadi orang-orang Malaysia, orang Perak dapat apa? Tak dapat. Awak Yung dipesan oleh Tuan Guru Nik Aziz masa saya duduk jadi di pejabat Menteri Besar gitu, 11 bulan sebelum Najib datang terajang saya duduk pejabat Menteri Besar Perak ni 11 bulan. Kata dia, Tuan Guru Nik Aziz pesan pada saya, dia telefon, dia kata, kamu, kata dia, dunia akhirat besok Tuhan tanya kita berdua ni. Saya sebagai Menteri Besar Kelantan, Mika sebagai Menteri Besar Perak, Tuhan akan tanya kita berdua dulu, kata dia, sebelum Tuhan tanya orang Perak, orang Kelantan yang lain. Dia kata, kalau ada orang Perak yang tak bertanah, miskin, kamu wajib bagi tanah sebidang kera kat dia. Tanah sekangkang kera kena bagi orang Perak yang tak bertanah. Itu tu masih saya pegang dalam hati saya, dalam lubuk hati saya. Mana-mana orang Perak yang beranak di Perak ni, sebelum dia meninggal, pastikan sekangkang kera kerajaan bagi tanah dekat dia. Sebab dia miskin, tak ada tanah. Dan saya masih pegang lagi nasihat Tuan Guru Nik Aziz. Maknanya saya takkan lupa rakyat Perak yang memenangkan Pakatan Harapan pilihan raya akan datang ini. Mana-mana tak bertanah kadang-kadang minta daripada Menteri Besar UMNO, sama ada sebelum saya, selepas saya, kadang-kadang 3-4 tahun nak minta sekangkang kera sampai hari ini tak dapat. Habis dan meninggal, anak yang teruskan pun tak dapat juga. Anak yang dah kuta, nunggu cucu minta tanah sekangkang kera pun tak dapat. Ini sabit di kerajaan pimpinan Barisan Nasional. Saya idak Yung, sebab awak datang dari kalangan orang miskin. Ayah saya nawai getah arwahnya, mak saya melanda biji, saya yang cari sekerap getah buku, tahu. Itu asal usul saya. Saya pernah tanding di sungai, saya tanding dekat Pasir Panjang, menang hari itu. Tapi saya duduk Japah, jauh nak pergi. Kalau ada apa-apa bencana dekat Pasir Panjang, kena meluru 2 jam baru sampai. Kemudian saya tanding di Cakap Jerin, awak duduk di Ipoh, pun jauh juga. Apa-apa berlaku musibah Cakap Jerin, awak nak nyampai 1.5 jam baru sampai. Jadi bincang dengan orang rumah, katakan kali ni biarlah saya tanding tempat saya duduk. Saya duduk Sungai Rapat, saya duduk di kampung Sungai Rokam, biar saya tanding di sini. Supaya apa-apa berlaku kepada rakyat Sungai Rapat ni, saya mudah sampai. Apa-apa berlaku musibah, saya sampai. Ada orang meninggal, saya sampai dulu. Sebab saya duduk sini. Jadi itu saudara-saudara, kalau sekiranya pilihan raya akan datang ini,
beri sokongan kepada Pakatan Harapan. Saya mewakili Pakatan Harapan daripada Parti Amanah, dan menang kita, dapat kita menjawat jawatan di pengurusan negeri Perak hari ini. Kita takkan lupakan orang-orang Perak yang bagi kemenangan kepada Pakatan Harapan. Saya takkan lupakan. Saya akan ingatkan Yung yang telah berkorban bagi kemenangan kepada Pakatan Harapan. Kenapa? Kerana kita ni asas dia kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan yang ingatkan ada tipu pada rakyat. Kita ada tipu pada rakyat. Kalau tengok hari ni Rosmah dengan Najib, dia makan tengah hari, makan malam, dia bukannya makan beras cak ramutan. Yung Rosmah dengan Najib, bila dia mengadap makan, dia makan beras cak apa? Dia makan beras cak, beras damai, berasnya nyebut payah, beras quinoa namanya, tahu? Yung tahu ke beras quinoa ni berapa harganya? Kalau kita pergi ke supermarket Tesco, supermarket Maidin, haram dia berjual, berasnya mahal. Kau nak beli quinoa ni kena pergi Jajasko. 10 kilo sekampit, 10 kilo harganya dekat-dekat RM700. Maknanya sekilo RM70. Lalu ke kita makan tanak nasi sekilo RM70? Kita makan beras cak ramutan RM2.5 sekilo. Sekampit tu RM20. Sekampit RM25. Mana sekilo RM2.5. Itu beras rakyat makan. Tapi Rosmah dengan Najib ini, dia tak makan beras rakyat makan. Dia makan beras quinoa namanya. Ini dia sendiri ngaku, Yung. Adakah rakyat Malaysia hari ini mewah makan beras quinoa? Kita tak berduit. Yang boleh mampu makan beras cak ramutan, makan beras cak arnab. Kalau saudara pergi kat dengan Kenok, kampung Kenok nu dekat Tapah nu, orang asli kampung Kenok, udah bagi ayam, udah bagi anaknya makan beras ayam, tahu? Saya orang asli, kawan-kawan saya di Tapah hari tu, saya pergi jumpa dia udah bagi nanak nasi, nak bagi anak makan ni beras ayam yang RM1.20 sekilo tu, beras warna hitam. Itu dia tak nak nasi bagi anak dia makan. Udah deras sampai tahap itu dah. Jadi tak ada lagi lah hari ini peluang kita nak bagi peluang pada Barisan Nasional. Udah mula kita berhentikan. Kali ini bagilah kita sekali ini peluang kepada Pakatan Harapan supaya Amanah bersama-sama dengan PKR, DAP, Parti Bersatu pimpinan Tun Dr. Mahathir ini boleh mengurus balik negeri Perak, selamatkan orang Perak, selamatkan Malaysia. Apa yang kita nak buat mula-mula sekali? Bila rakyat Perak bagi kemenangan kepada Pakatan Harapan, kita balik ngurus negeri Perak, kita balik ngurus Putrajaya, maka kita nak khabar pada orang Perak mulai daripada hari ini, Yung, jangan bios duit pun cukai GST. Setuju tak setuju? Setuju. Cukai GST ni yang menyebabkan kita susah hari ini. Jadi Pakatan Harapan beritahu cukai GST ni Najib kena pada rakyat. Sedangkan Najib bila dia berkuasa hari tu, dia nak ngumum GST, saya tak akan menyusahkan rakyat, kata dia. GST ni menyenangkan rakyat, GST ni akan menurunkan harga barang. Nak nyebutnya bahawa dia ni bohong. Hari ni barang apa yang turun kerana GST? Sebab apa? Barang apa yang turun kerana GST? Ikan pun naik harga. Betul? Awak tadi pagi tadi kumia di pasar Batu Gajah, terojah daripada pagi sampai ke malam ini. Awak tengok harga kerang yuk RM18 kerang. Ada sekumin besar itu Kalau kerang besar mau RM20 sekilo. Belum nanyakan sotong lagi, sotong RM28 sekilo sotong. Ikan rebus RM18 ikan rebus. Maknanya hari ini kalau dia ni gaji 1,000-1,200, anak 5 orang, harap-harap makan kangkung hari-hari dia gayanya ya. Susah. Adakah pimpinan UMNO Najib tergerak nak ingatkan hati rakyat ni? Dia ingatkan hati perut daripada rakyat, puah. Dia tak ingatkan rakyat. Itu sebabnya saya selalu beritahu dalam Dewan Undangan Negeri Perak, saya tanya pada Menteri Besar UMNO hari ini, saya kata, kamu boleh bagi rakyat Perak bonus 2,000 sebulan, 2,000 setahun 2018 ni, dalam dia mentangkan belanjawan, dia bagi kaki tangan kerajaan Perak 2,000 seorang bonus, kata dia. 1,000 bagi masa nak buka sekolah baru ni, 1,000 lagi dia akan bagi nak raya besok.
Tapi saya nak beritahu dia, saya ada cek, saya kata saya gambar cek ni daripada saya. Yang kamu bagi bonus pada diri kamu Menteri Besar 115,000 seorang. Ini jenis Menteri Besar ada hari ini. Rakyat dia bagi 2,000, dia seorang mantan 115,000 seorang. Ini jenis Menteri Besar yang dilantik oleh Zamri, yang dilantik oleh Najib Zamri namanya hari ini. Ambil duit rakyat ni, bayar bonus kat diri dia. Yang pertama. Yang kedua, saya dedah dengan Dewan dengan Negeri Perak. Kamu dah ada kereta, pejabat Menteri Besar bagi kamu sebuah kereta untuk kamu nyelinap mana-mana kat Malaysia, kamu bawa lah kereta. Percuma kerajaan bagi, ada kereta rasmi. Tiba-tiba dia guna Kesatuan Anak Syarikat Kerajaan PKNPK namanya, beli sebuah kereta lagi untuk dia. Kereta tu namanya Audi Quattro Q7. Di Perak ni tak ada ramai orang pakai, ada 3-4 biji je. Dia boleh gunakan wang rakyat, beli lagi sebiji kereta mahal, kereta mewah. Rega kereta tu di pasaran Yop 622,000 sebiji kereta dia pakai seorang. Saya beritahu pada Menteri Besar Perak Zamri, kalau aku cakap benda ni tak betul, saman aku. Ngapa kau pakai wang rakyat beli kereta mewah yang tambahan untuk kamu, sedangkan kamu dah ada sebuah kereta dibagi oleh kerajaan? Tak, beli lagi sebuah kereta. Syarikat yang dia jadi pengurusi tu, awak je pernah jadi pengurusi syarikat itu. Saya masa saya 11 bulan jadi Menteri Besar, saya pernah duduk pengurusi PKNPK. Saya tak sentuh pun duit PKNPK walaupun 2 sen, 3 sen, tak ada saya usik. Kerana duit ini duit rakyat. Tapi Menteri Besar hari ini sanggup ambil duit itu, beli sebuah lagi kereta mewah untuk pakai dia seorang. Jadi aku sebut benda ni, adakah kamu nanti perut mikirkan hal orang? Tak ada. Dia mikirkan diri dia saja. Ambil wang rakyat, dana awam, beli kereta sebiji untuk dia. Dan banyak lagi yang kami dedahkan salah laku dan main. Jadi kalau kita nak selamatkan Perak hari ini yuk, kita kena ubah kerajaan Barisan Nasional, ubah kerajaan UMNO hari ini, gantikan dengan kerajaan yang ada tipu dengan rakyat. Apa dia? Kerajaan Pakatan Harapan, iaitu amanah PKR, DAP dan juga Bersatu. Saya nak ucapkan syabas, terima kasih kepada pimpinan Bersatu, saudara Bat ada sini, Haji yang ada sini, dan peringkat Bersatu Negeri Perak yang dipimpin oleh saudara Ahmad Faizal. Demen yuk sanggup meninggalkan UMNO. Kenapa salah laku kepada pimpinan Demen Najib dengan Rosmah? Dia meninggalkan UMNO. Saya dalam perjalanan nak kemari tadi, saya baca Malaysia Kini, ada seorang pimpinan UMNO dengan mak dia, udah 40 tahun dulu dalam UMNO di Melaka tu. Kata dia anak dengan maknya kalau opini lah perangai Najib kepada orang Melayu, kata dia, saya tak nak jawab depan Tuhan besok. Anaknya pesan dekat maknya yang wanita UMNO dah 40 tahun. Mak tanya dia, ngapa? Kata dia, Dr. Mahathir Mohyuddin Yassin habis berongkah keluar dah. Dia medak lah, kata berongkah dengan orang Melaka. Awak lah kata berongkah. Habis dia dah tinggalkan UMNO. Kenapa? Kerana besok kalau Tuhan tanya, kata dia, kita tak ada jawapan. Apa Tuhan tanya? Tuhan tanya Yung, kata dia, teman udah dedahkan salah laku Najib, teman dah dedahkan salah laku Rosmah. Dia memang hantar duit rakyat, nyimpan dalam akaun dia. Yang Yung duduk di dalam UMNO tu pasal, kalau Tuhan tanya, siapa nak jawab? Nak ke kita ni jadi duduk dalam parti yang presiden dia itu pencuri? Najib dan Rosmah curi wang rakyat, beli belian, beli agok, beli rantai, beli gelang, ambil wang rakyat. Najib ambil wang rakyat 26 bilion, simpan dalam akaun Ambank dia. Jadi kalau Tuhan tanya, aku dedahkan benda-benda ni, mesti ada pengajaran. Koma kata dia ahli-ahli UMNO yang ada pengajaran. Apa yang kau belajar daripada pendedahan ini? Kalau tak ada apa-apa belajar, rugi je Allah dedahkan. Jadi untuk itulah dari berdua anak beranak ni meninggalkan UMNO, kerana tak bisa jawab kalau Tuhan tanya besok, ngapa kau masih lagi gatal dalam UMNO? Jadi tak ada jawab, dia lekah-lekah tinggal. Sama juga Dr. Mahathir Mohyuddin Yassin, Mukhris, Arwah Sanusi Junid, Daim Zainuddin, dia meninggalkan UMNO kerana dia tak kuasa nak nahan esok kalau Tuhan tanya, ngapa presiden kamu dengan isteri dia mata wang rakyat, aku dah dedahkan kau masih lagi nak nyokong dia. Jadi untuk itu saya nak pesan kepada rakan-rakan saya terima kasih kepada pimpinan Bersatu yang rela meninggalkan UMNO.
Demi nak menyelamatkan Malaysia dan Perak, kami rakamkan penghargaan tinggi kepada pimpinan bersatu di sini, di Perak khususnya, yang meninggalkan UMNO. Walaupun dia dah 30 tahun dalam UMNO, 50 tahun dalam UMNO. Saya tadi masa di Batu Gajah jumpa dengan ramai adik-beradik orang UMNO. Dia mengaku sendiri, kami ni orang UMNO, kata dia, tapi ngundi Kumaidak dan ngundi. Maknanya kalau tuan tanya besok, apa yang kau buat? Kumaidak mangkah UMNO lagi dah, Kumaidak mangkah Dacin lagi dah. Itu jawapan dia kepada Tuhan besok. Jadi saya nak merayu pada petang ini, kalau ada lagi saki baki, ada khodak-khodak nak nyokong Najib, tinggal ke layung, kumbah terus pangkah Pakatan Harapan. Boleh tak boleh? Saya akan sentiasa ingat muka-muka Yong yang bagi kemenangan kepada saya insya-Allah di Sungai Rapat. Saya akan sentiasa ingat muka-muka Yong. Inilah yang menyebabkan Pakatan Harapan Perak boleh menang. Ini yang menyebabkan kita boleh takbir balik negeri Perak dengan cara yang elok. 11 bulan saya duduk Jabatan Menteri Usaha. Awak tidak nak angkat bakoi, tapi kata di Tan Sri Amrin Buang, Ketua Audit Negara, sejak Pakatan Rakyat dululah, masa Parti Sejarah Suci saya duduk saja sedut, dia kata Pakatan Rakyat dapat menambahkan hasil Perak ini daripada 540 juta setahun kepada 640 juta. Maknanya 100 juta naik hasil Perak dalam masa 11 bulan. Sebab saya duduk Jabatan Menteri Usaha 11 bulan. Lepas tu Najib datang, terajang saya keluar. Pada muka saya kena terajang. Jadi saya nak balik nak ngabuh pada orang Perak bahawa 11 bulan kita boleh tambah hasil Perak 100 juta. Kalau bagi 11 tahun Yung, tak ngempur dah mah. Betul? Kita akan tambah hasil Perak. Bila tambah hasil, baru boleh tolong orang Perak. Orang Perak ramai miskin. Perak negeri yang kedua termiskin. Kenapa hari ini orang miskin banyak? Sebab kerajaan tak ada hasil nak bagi pada rakyat. Dia tak reti nak nambah hasil nak bagi pada rakyat. Jadi apa yang nak bagi? Apa tak ada. Kalau kita tengok adik-beradik puak kaum kita duduk di Selangor hari ini, kita ngedip mata tengok Demel, tahu tak? Demel Yung nak naik bas daripada Morib nak pergi Gombak percuma. Daripada Kajar nak pergi ke Semenyih percuma. Naik je bas mana-mana. Si Bob ni pernah naik bas Selangor, Sari Suntuk naik bas, aircon, ada wifi dan bas, seduit tak kena bayar. Seduit tak kena bayar, percuma. Kita hari ni daripada Lenggong nak Kipoh, kena bayar, betul tak tu? Daripada kampung nak Kipoh, kena bayar. Tak ada bas percuma. Kenapa tak ada bas percuma? Sebab kerajaan tak ada duit nak bagi bas. Kerajaan tak ada duit nak bagi transport percuma. Sama juga dengan kad kesihatan. Orang Selangor dapat kad kesihatan Dalam kad kesihatan tu ada nilai RM500. Dan mereka boleh pergi mana-mana klinik yang berdaftar kerajaan Selangor. Lepas cucuk, lepas x-ray, potong dalam tu. Seduit tak bayar, kerajaan bayar. Kenapa kerajaan Selangor boleh bayar? Sebab dia ada tambah hasil banyak negeri dia. Jadi dia boleh agihkan pada rakyat. Zamri di Perak, apa yang nak baginya? Belanjawan dia pun terhutang, tahu. Pendapatan Perak banding dengan belanja terhutang. Macam orang lah gaji 1,000 sebulan, belanja 1,200, tak mungkin. Gaji 1,000 sebulan, belanja 1,200. Itulah perangai dia hari ini. Pendapatan Perak tidak boleh mengatasi perbelanjaan dia. Jadi apa yang nak bagi pada rakyat? Apa tak dapat? Kita derat lah hari ini. Bukannya raga barang mahal, raga khidmat mahal. Jadi Pakatan Harapan di bawah pimpinan saya, insya-Allah sama-sama rakan-rakan di Bersatu, di APPKR, kita akan uruskan negeri Perak ni menjadi negeri yang sama taraf dengan Selangor dan Pulau Pinang. Sebab apa? Sebab Perak ni Allah bagi negeri kaya. Pernah Perak ini dikatakan sebagai negeri yang terkaya di Malaysia dulu, masa-masa kita renik-renik tu, tahu. Gol kita budak kecil dahulu, Perak ni negeri yang terkaya di semenanjung Malaysia. Betul tak Yung? Kalau Yung ingat lagi, kalau Yung daripada Ipoh nak keluar pergi ke Pekan Gopin, ada gunung depan Hill City tempat jual orang lima Bali tu. Atas gunung tu ada gambar Mercedes-Benz tu. Ingat kan ni? Malam-malam warna biru. Ingat ya? Masa tu awak renik lagi kecil, umur 5-6 tahun. Tapi masih teringatlah kepala saya. Bila saya dah besar, saya pergi ke Jerman. Saya pergi ke satu, namanya satu museum Mercedes-Benz di Stuttgart, pekan nama Stuttgart, ada museum Mercedes-Benz. Saya baca dekat situ,
Kata dia, negara yang paling banyak tahun 60-an yang import kereta Mercedes daripada Jerman adalah negara Perak. Kata, bukan Malaysia. Negara Perak paling banyak beli Mercedes-Benz daripada Stuttgart, Jerman. Yang itu yang dia pasang lambang logo Mercedes dekat Perak, dekat Ipoh ni. Mengumumkan kita pertebaan yang berbahagia, Meja Kamarudin, Ketua Bersatu Gopik. Beri tepukan pada dia. Lama-lah UMNO tinggal habis. Jadi kalau meja pun dah tinggalkan UMNO, yang tak meja ni bila lagi? Betul tak tu? Dia habis tinggalkan UMNO lah. Kerana dia kata, aku tak terjawab depan Tuhan besok. Kalau Tuhan tanya dia meja-meja, Rosmah dah mantah duit rakyat, Najib dah curi duit rakyat, takkan kau diam, kau buat no-hand aja, apa kau buat? Dia kata tak boleh jawab, maka kau tinggalkan. Sekurang-kurangnya bila dia tinggalkan, itu tindakan dia meninggalkan parti yang zalim pada rakyat. Jadi Perak ni negeri yang kedua termiskin di bawah UMNO Barisan Nasional sekarang ni. Macam mana boleh Perak negeri kaya? Ada balak, ada kolin, ada biji timah, ada getah, macam-macam di Perak ni ada. Tapi rakyatnya kedua termiskin. Pasal jadi orang itu sebab yang nyaga negeri ni jahat. Yang nyaga Malaysia ni pencuri. Jadi kalau kita benarkan pencuri jaga duit rakyat, habis curinya hari-hari. Betul tak betul? Itu sebab kita kena berkumbah. Itu sebab kita kena berubah, tukar kepada pimpinan lain. Bila yang nyaga kantong negara, Menteri Keuangan tu besok orang yang beramanah, orang yang ada integriti, maka dia akan jaga wang rakyat. Setiap sen keluar dia tanggungjawab. Hari ni Rosmah ni ada anak kandung Rosmah ni anak tiri Najib. Siapa nama dia? Siapa nama anak tiri Najib ni? Reza Aziz. Pandai you. Namanya Reza Aziz. Ayahnya nama Aziz. Laki Rosmah mula-mula sebelum Najib. Betul? Najib boleh bagi pada anak dia ni 145 juta Amerika nak buat filem lucah. Nama filemnya The Wolf of Wall Street. Filem lucah. Filem tu bila ditayangkan berjuta-juta untungnya di Amerika. Sampai kerajaan Amerika beritahu kepada anak kandung Rosmah ni, mereka kena bayar cukai, kata dia. Sebab mereka dah untung banyak filem ini. Berapa cukanya? 600 juta. 600 juta. 600 juta bayar cukai kerana filem Haramjadah tu. Dia buat filem tu duit siapa? Duit kita lah. Duit orang kampung. Yang kita jual keladi, jual pisang, jual ubi tu, simpan, itu diambil di Najib, bagi pada anak tiri, buat filem lucah di Amerika. Tak cukup dengan itu, ada seorang Cina nama Jolo, budak Melaka tau, budak Pulau Pinang. Jolo ni, dia boleh bodek Najib dengan Rosmah. Kata dia, Jeb, kata dia, kalau mereka boleh sign cek ini, man nak beli kapal sebuah. Boleh man belayar dengan bini mereka, dengan anak beranak. Najib boleh setuju. Beli kapal harga yang 900 juta duit Malaysia. Kapal tu, dalam kapal tu ada 43 orang kerja. Dalam kapal tu dia boleh pergi mana-mana dalam dunia ni. Harganya dekat-dekat 1 bilion duit kita. Duit siapa? Duit orang Perak lah. Duit orang Malaysia. Duit kita jual serah, jual keladi, jual ubi tu, Najib ambil bagi pada Cina Jolo. Hari ni Jolo tu siapa tak boleh nangkap dia. Duit orang-orang Malaysia habis dia bedah dia seorang. Ini Najib. Kapal tu ditangkap di polis Indonesia baru ni. Dalam kapal tu ada cash duit 1 bilion duit Malaysia, ringgit Malaysia. Nak hantar ke Malaysia nak pilihan raya agaknya lah. Jadi untuk itu saudara-saudara, kalau kita biarkan Najib dengan Rosmah nyaga negeri kita ni, pakai teruk lah kita lebih tahun akan datang. Wa na'uzubillah. Jadi benar kata Allah, ajar dia sampai dah. Hari ni kalau tanya mana rakyat Malaysia, dia nak mangkah nak buang Najib, nak buang UMNO Barisan Nasional. Cuma yang boleh menangkan damai esok ni pilihan raya esok, kalau Najib melaksanakan penipuan yang amat dahsyat. Dia gunakan SPR, tipu pengundian itu je boleh menangkan dia. Kalau nak ikut lazim, tanya orang seluruh Malaysia hari ni, semua nak kumbah, nak mungkin nak buang Najib. Betul tak betul? Betul tak betul? Betul? Yang boleh menyelamatkan dia penipuan yang dibuat oleh SPR besok. SPR tipu dan pilihan raya, yang itu yang boleh menangkan Najib dengan rakan-rakan dia. Selain daripada penipuan, dia tak boleh nak kabur dah. Kita semua nak berongkah, nak nongkor kerajaan.
Jadi untuk itu saudara ni, sebelum kita hujan ni, saya lagi sekali merayu, saya takkan lupa Yung dengan Yop yang menangkan Pakatan Harapan di Dun Sungai Rapat. Kita angkat Dun Sungai Rapat ni sampai boleh mentadbir negeri Perak. Kita takkan lupakan orang-orang Perak yang telah beri kemenangan kepada Pakatan Harapan. Kita akan ingat dan kita akan bantu balik. Yang miskin di Perak ni ada 200,000 keluarga Melayu. 60 tahun bagi ke UMNO ngurus Perak, dan memang hasil ke orang Melayu miskin. Negeri Perak kaya, orang miskin. 200,000 keluarga di Perak ni gaji tak sampai 2,500 sebulan. Gaji memang tak sampai 2,500. Anak 6 orang, bini tak kerja, rumah sewa, kereta nak beli juga, anak belajar universiti yang mahal-mahal, gaji 2,500. Jadi Perak jadikan sebagai negeri yang kedua termiskin di Malaysia semenanjung hari ini. Di bawah Barisan Nasional, itu hasil dia. Tapi kalau kita uruskan hasil mahsul yang Allah bagi Perak ini, kita boleh tambah hasil Perak, kita korang ke rakyat miskin ni, lama-lama tak ada orang miskin. Masing-masing gaji dapat lebih 3-4 ribu. Senanglah sikit, legalah sikit. Tapi hari ini kalau masih lagi Biro Barisan Nasional Zamri ni merintah, masih Biro Rosmah dengan Najib merintah Malaysia, tak ada masa depan kita dah. Akan lagi teruk. 5 tahun kebelakangan ni dah teruk dah. Udah berai dah orang Melayu. Bagi lagi 5 tahun akan datang ni, apakah tumpul dah kita? Tu tak betul. Jadi marilah sama-sama hari ini kita berongkah, berubah. Kita kabur pada adik-beradik puak kaum kita, komen bila raya esok balik Sungai Rapat, balik Gopeng, ngundi. Boleh? Bila ngundi Pakatan Harapan, ada peluang nak menang. Bila menang kita urus balik negeri ini, selamatkan negara kita, selamatkan Perak, selamatkan anak-anak, cucu-cucu, cicit-kicit kita yang hari ini Najib pasal dalam berhutang. Jadi kalau kita boleh ambil alih pemerintahan kerajaan Perak, kita boleh berhentikan hutang itu dan tolong rakyat sampailah kita lega sedikit. Boleh tak boleh? Jadi terima kasih di atas perhatian. Hujan nak turun dah, saya mohon maaf di atas kelanjuran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang elok tu Allah SWT, yang tak elok tu oleh kerana angkara perbuatan Najib dan Rosmah yang menyebabkan rakyat susah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi